Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat murid-murid yang sedang menonton video pembelajaran pada hari ini. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap kamu sentiasa sihat bersama keluarga yang tersayang. Baiklah, untuk subjek Bahasa Melayu tahun 1 pada hari ini, kita akan belajar tentang seni bahasa iaitu simpulan bahasa, dan tajuk yang kita akan belajar pada hari ini ialah Nazri Boleh. Baiklah murid-murid boleh merujuk buku teks Bahasa Melayu jilid 1 pada muka surat 54. Jadi tajuk ini berada di unit 9, kita cergas. Tajuk yang seperti yang cikgu sebutkan tadi, Nazri Boleh. Dan seni bahasa yang kita akan belajar ialah simpulan bahasa. Jadi murid-murid bolehlah bersedia dengan buku teks dan buka muka surat 54. Jadi sebelum cikgu meneruskan pembelajaran pada hari ini, macam biasa cikgu akan menyatakan objektif pembelajaran pada hari ini. Di akhir PDPR, di akhir video ni, murid-murid akan dapat bercerita menggunakan simpulan bahasa dengan betul dan menyenaraikan simpulan bahasa dengan betul. Hari ini kita akan belajar tentang simpulan bahasa. Jadi di akhir video ni, cikgu harap kamu dapat bercerita menggunakan simpulan bahasa dengan betul dan kamu dapat mengenal pasti dan menyenaraikan simpulan bahasa dengan betul. Okey murid-murid, jom kita belajar. Jadi sebelum cikgu meneruskan apa yang ada dalam buku teks kamu tu, cikgu akan terangkan terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan simpulan bahasa. Murid-murid pernah dengar tak apa itu simpulan bahasa? Tidak? Tak apa. Kamu boleh tonton video ni dan insya-Allah pada akhir sahaja video ni kamu dapat tahu dan guna simpulan bahasa ini. Baik, bentuk peribahasa yang paling mudah. Simpulan ni adalah bentuk peribahasa yang paling mudah. Terdiri daripada dua patah kata yang membawa maksud yang tepat dan padat. Mempunyai maksud yang berlainan daripada maksud asal perkataan yang membentuknya. Cikgu ulang semula. Maksud simpulan bahasa ni adalah bentuk peribahasa yang paling mudah. Dan terdiri daripada dua patah kata yang membawa maksud yang tepat dan padat. Mempunyai maksud yang berlainan daripada maksud asal perkataan yang membentuknya. Tak faham? Tak apa, cikgu akan tunjukkan kepada kamu contoh simpulan bahasa. Baik, ini adalah jadual yang cikgu buat. Di sebelah kiri, cikgu akan tunjukkan simpulan bahasa dan di sebelah kanan, di petak sebelah kanan ni, cikgu akan menyatakan maksud simpulan bahasa tersebut. Baik, tengok yang pertama. Ada hati. Pernah dengar tak perkataan? Kau ni ada hati lah. Jadi maksudnya apa di sini? Ada hati ini bermaksud ada keinginan. Okey murid-murid. Dan yang kedua, anak emas bermaksud anak yang disayangi. Tengok contoh yang ketiga, batu api. Orang yang suka menghasut. Seterusnya, cakar ayam. Tulisan yang buruk. Simpulan cakar ayam ni mesti kamu selalu dengar kan. Cakar ayam ni bermaksud tulisan yang buruk. Contohnya di sini, kamu buat kerja sekolah, kamu digendaki menulis ayat. Bila kamu tulis tu, kamu buat tulisan yang buruk. Itu dinamakannya cakar ayam. Okey, seterusnya, hidung tinggi bermaksud orang yang sombong.
Baik, jika kamu dapat lihat pada jadual ni, simpulan bahasa ni, semuanya ada 2 patah perkataan, betul tak? Ada hati 1, 2, anak emas 1, 2, batu api 1, 2 dan semuanya adalah 2 patah kata. Dan simpulan bahasa ni dia memberi maksud yang tepat dan padat. Sama tak apa yang cikgu sebutkan tadi? Baik, dan simpulan bahasa ni mempunyai maksud yang berlainan daripada maksud asal perkataan. Contohnya di sini, anak emas bermaksud anak yang disayangi, bukannya bermaksud anak itu berwarna emas. Anak emas bermaksud anak yang disayangi. Baiklah, kita kembali kepada buku teks kamu tadi pada muka surat 54 tadi, iaitu ada satu cerita yang bertajuk Nazri Boleh. Jom baca bersama-sama dengan cikgu cerita ini. Nazri hendak menjadi pemain bola sepak. Dia mahu menjadi ayam tambatan pasukan sekolahnya. Boleh abang melatih saya bermain bola sepak? Tanya Nazri kepada Abang Fadil. Boleh, Nazri. Bagaimanapun, jangan hangat-hangat tahi ayam sahaja, kata Abang Fadil. Mulai hari itu, Abang Fadil melatih Nazri. Mereka mandi peluh di padang. Terima kasih kerana baik hati melatih saya. Sekarang saya ada hati untuk menjadi pemain bola sepak yang terkenal, kata Nazri. Okey, di sini cerita tentang Nazri yang ingin menjadi menjadi pemain bola sepak yang terkenal. Dia ada hati untuk menjadi pemain bola sepak yang terkenal. Siapa yang melatihnya? Yang melatihnya adalah Abang Fadil. Okey. Baiklah murid-murid, cuba kamu cari di mana simpulan bahasa yang terdapat dalam cerita ini. Jeng. Yang berwarna merah ini. Yang pertama, ayam tambatan. Yang kedua, hangat-hangat tahi ayam. Yang ketiga, mandi peluh. Yang keempat, baik hati. Dan yang terakhir sekali, yang kelima, ada hati. Ingat murid-murid, setiap simpulan bahasa ni mempunyai maksud yang tersendiri. Apakah maksudnya? Jom kita tengok. Baik, simpulan bahasa yang pertama iaitu ayam tambatan. Bermaksud orang yang menjadi harapan. Siapa yang nak menjadi ayam tambatan ni? Nazri nak jadi ayam tambatan dalam pasukan sekolahnya. Bermakna Nazri ni nak jadi orang yang paling orang harap dalam pasukan bola sepak sekolahnya. Bagus Nazri ni kan. Baiklah, kita tengok yang kedua, hangat-hangat tahi ayam. Apa bermaksud hangat-hangat tahi ayam ni? Adakah tahi ayam yang panas? Bukan. Hangat-hangat tahi ayam ni bermaksud usaha yang tidak berpanjangan. Ini dialog yang dikata oleh Abang Fadil kepada Nazri. Dia kata kat Nazri, janganlah hangat-hangat tahi ayam saja. Kan Nazri nak jadi pemain bola sepak yang terkenal. Jadi Abang Fadil ni cakap janganlah hangat-hangat tahi ayam saja kepada Nazri, supaya Nazri ni dapat mengejar angan-angan dia untuk menjadi pemain bola sepak yang terkenal, kan? Okey, kita tengok yang ketiga, mandi peluh. Bermaksud basah dengan peluh. Siapa yang basah dengan peluh? Abang Fadil dan Nazri. Abang Fadil yang melatih Nazri ni, mereka bersungguh-sungguh sehingga mandi peluh di padang. Sehingga mereka basah dengan peluh. Okey? Dan yang keempat, baik hati. Baik hati ni macam biasalah, bersikap baik dan penyayang macam kamu kan. Semuanya baik hati. Dan yang terakhir,
ada hati. Ada hati, ada keinginan. Keinginan dia untuk menjadi pemain bola sepak yang terkenal. Mana tahu kan, angan-angan itu percuma dan angan-angan itu boleh menjadi kenyataan. Betul tak? Baiklah, kita dah habis pembelajaran pada hari ini. Cikgu harap kamu faham apa yang dimaksudkan dengan simpulan bahasa. Sebenarnya banyak lagi simpulan bahasa yang terdapat di dunia ni. Jadi ini adalah antara simpulan bahasa yang biasa kamu dengar. Betul kan? Baiklah, untuk lagi faham, cikgu nak kamu buat sedikit latihan. Tugasan pada minggu ini, kamu dikendaki buka buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 1 jilid 1. Buka muka surat 61. Ambil sekarang, buka buku Bahasa Melayu jilid 1 yang berwarna kuning tu. Buka pada muka surat 61. Okey murid, ini adalah paparannya, betul tak? Ini adalah paparan pada buku aktiviti kamu pada muka surat 61. Jom baca dan jawab soalan ini. Baiklah, cikgu takkan bagi jawapan, cikgu nak kamu buat sendiri. Cuma cikgu akan tolong bacakan untuk kamu. Baiklah, macam biasa sebelum kita menjawab soalan ini, kita mestilah baca arahan dia. Kalau kita tak baca arahan, macam mana kita nak jawab kan? Kita baca dahulu arahan dia. Lengkapkan cerita dengan simpulan bahasa yang sesuai. Kemudian sampaikan cerita. Dia nak kamu lengkapkan tempat kosong ni dengan simpulan bahasa. Dan simpulan bahasa di sini dia dah bagi dah ada 5 simpulan bahasa, iaitu putus asa, suka hati, baik hati, perut kosong dan anak tunggal. Di sini dah diberi dah maksud setiap simpulan bahasa ni. Cuba kamu tengok di sini, di bawah ni adalah info bahasa. Jom cikgu baca satu persatu. Baik, yang pertama, putus asa. Putus asa ni bermaksud tidak menaruh harapan akan berjaya. Yang kedua, perut kosong bermaksud lapar. Yang ketiga, baik hati, bersikap baik dan penyayang. Yang keempat, anak tunggal, anak satu-satunya. Dalam keluarga dia anak seorang je, itu adalah anak tunggal. Dan suka hati bermaksud seronok. Baiklah, untuk cerita ini cikgu akan baca. Jadi kamu akan isi tempat kosong berdasarkan simpulan bahasa yang diberi. Ingat, selepas kamu dah masukkan simpulan bahasa, kamu tanda pangkah pada jawapan ni supaya kamu tidak tertukar. Baiklah, Puan Alia ada bernama Fatin. Puan Alia ibu yang dia hendak mengajar Fatin berenang. Sebelum berenang, Fatin mesti makan. Kita tidak boleh berenang dengan, kata Puan Alia. Baik Mama, kata Fatin. Setelah berlatih beberapa kali, Fatin masih tidak dapat membuat apungan air. Cuba lagi Fatin, jangan, kata Puan Alia. Fatin berusaha dengan bersungguh-sungguh. Akhirnya, Fatin berjaya berenang. Dia jadi ada 5 tempat kosong yang perlu kamu isi. Baik, selepas kamu dah lengkapkan kelima-lima simpulan bahasa ni, kamu snap gambar, tangkap gambar dengan jelas dan hantar pada WhatsApp cikgu untuk cikgu tanda secara digital. Dan satu lagi tugasan yang ni kamu nak buat, cikgu sangat galakkan, iaitu kamu baca, kamu hantar voice note, baca cerita ni dari Puan Alia sehinggalah habis. Kamu boleh hantar voice note. Cikgu nak dengar bacaan kamu. Lama cikgu tak dengar suara kamu ni.
Baiklah, setakat ini sahaja PDPR kita pada hari ini. Cikgu ucapkan selamat belajar dan jika tidak faham boleh tanya dengan cikgu. Dan jika video ni terlalu cepat, kamu boleh ulang semula. Boleh patah balik video ni dan tengok bahagian mana yang kamu tidak faham. Jadi jumpa lagi untuk sesi PDPR akan datang. Jangan lupa sebelum meninggalkan video ni, kamu like video ni dan subscribe channel cikgu. Sehingga berjumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.